اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 6, baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Percaya sekalian perkara. Percaya dengan makna mengaku putus di hati, berpegang kejap di hati. Sekalian perkara. Sekalian perkara, baik dan jahat. Apa sekian perkara? Baik dan jahat. Sekalian perkara, baik dan jahat, kesemuanya. Kesemua sekalian perkara. Kesemuanya, kesemua sekalian perkara. Kulluhu, kesemuanya. Itu takkid, dikuatkan lagi. Sekalian perkara cukup dah. Baik dan jahat diperjelaskan dengan sekian perkara tu baik dan jahat. Bila sebut kata sekalian perkara, merangkumi baik dan merangkumi jahat. Tapi diperjelaskan sekalian perkara tersebut perkara baik, perkara jahat. Kalau kira-kira tak payah sebut dah baik ataupun jahat, baik dan jahat, sebab sekalian perkara. Tapi diperjelaskan laginya baik dan jahat, diperkuatkan laginya kesemuanya. Ni tiap-tiap minggu dah ni. Kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sekalian perkara, baik perkara tersebut, jahat perkara tersebut, kesemuanya daripada Allah, yakni daripada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Perbuatan Allah ni dengan muafakat, dengan bersetuju, ataupun dengan muafakat ni panggil apa? Berbetulan ke apa? Muafakat ni selaras, sama iradahnya ketentuan Allah pada sedia kala, pada azal. Dia kitab kata pada sedia kala, kita pergi terjemah pula pada azal. Sedia kala lah hak kitanya, azal hak bahasa Arab. Tapi kita ni biasa dah sebut dah. Ketentuan azali tu. Tuhan menentu pada azal. Azali, azal ni kita macam jadi bahasa kita. Kalau bahasa kitanya apa? Pada sedia kala, pada azali. Jadi semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Yang mana Tuhan perbuat ni muafakat, selaras dengan ketentuan Allah, iradah Allah, makna kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Bila Tuhan kehendak ni, bila Tuhan menentu, bila Tuhan menetap, pada azali sedia kala. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan, qadim juga. Allah qadim, sifat ilmu Allah qadim.
Allah yang bersifat dengan ilmu, mengetahui. Bila Allah mengetahui, qadim. Kemudian kita pergi pada sifat lain. Contoh lagi nampak, Allah qadim. Sifat basar di Allah pun qadim. Allah yang bersifat dengan basar, melihat. Melihat ni qadim ke baharu? Ada melihat yang qadim, ada melihat yang baharu. Iradah qadim, menentu qadim, tidak ada menentu yang baharu. Ilmu qadim, mengetahui pun qadim, sedia kala mengetahui pada azal. Sifat basar Allah qadim. Allah yang bersifat dengan basar, melihat. Allah melihat ni qadim ke baharu? Ada hak qadim, ada hak baharu. Mana Allah melihat sedia kala? Allah melihat zat Allah. Allah melihat sedia kala. Allah melihat zat Allah. Ke Allah tidak melihat zat Allah? Allah melihat zat Allah. Bila Allah melihat? Qadim ni. Sebab zat Allah ni qadim. Allah melihat zat kita. Allah melihat ni tubuh kita. Allah melihat. Bila Allah melihat, selepas Allah buat kita, Allah pun melihat zat kita, dipanggil melihat yang baharu. Tapi sifat basar qadim, melihat tu dipanggil ta'alluq. Ta'alluq tu nah, biasa dengar ta'alluq tau. Ta'alluq ni fungsi hijaan sifat tu. Menentu sedia kala, mengetahui sedia kala, melihat ada sedia kala, ada baharu. Mengadakan, meniadakan, tu ta'alluq kudrah pula. Sifat kudrah Allah qadim. Ta'alluq fungsi sifat kudrah, mengada, meniada, menjadikan. Bila Allah mengada, mengadanya baharulah. Ni yang tuan buat sekarang ni. Ni panggil apa? Mengada yang baharu. Dia panggil tanjizi hadis, tanjizi hadis. Kalau tengah ngaji kaedah ni, dah kita ada pembicaraan. Allah mengada bila? Ni sekarang lah. Sifat kudrah Allah nu qadim. Mengada sekarang, baharu. Sifat iradah Allah qadim. Menentu qadim kok. Tak ada menentu yang baru. Sifat ilmu Allah qadim. Mengetahui qadim kok. Sifat basar Allah qadim. Melihat, ada melihat hak qadim, ada melihat hak baru. Melihat hak qadimnya, melihat zat Allah. Melihat hak barunya, melihat makhluk. Barulah. Sebab makhluk tu baru diadakan. Ini panggil pada sedia kala. Allah menentukan pada sedia kala. Allah menentukan pada sedia kala selaras dengan sifat ilmu. Yang mana sifat ilmu pun mengetahui sedia kala, menentu pun sedia kala. Ini hak ketentuan azali yang hanya Allah yang mengetahui. Yang terdahulu kita cerita dah, hak catatan malaikah di Lauh Mahfuz yang diperintah oleh Allah, itu catatan kemudian, bukan catatan yang qadim. Sebab tu kan catatnya malaikah baharu, catatnya dengan kolam pun makhluk yang baharu, catatnya di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz pun makhluk juga yang baharu. Tu catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Hak kita tidak bicara hak iradah pada sedia kala nu, hak di Tuhan nu, yang hanya Tuhan yang mengetahui. Kemudian pembicaraan kita terdahulunya adalah berkaitan dengan ketentuan yang jahat, kufur dan maksiat. Ketentuan yang jahat, pegangan kita tetap dah di rukun iman yang keenam, baik dan jahat daripada Allah. Tapi nisbah percakapan kitanya, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada kesalahan diri kita sendiri. Itu adab percakapan. Bab pegangan tetap dah segala-gala perkara, baik ke jahat ke, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil faulaika humul khasirun. Contohnya,
Sesiapa yang beri hidayah oleh Allah, maka dia akan dapat hidayah. Sesiapa yang menyesat oleh Allah akan mereka di kalangan orang-orang yang rugi. Wa man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Ini banyak dalam Quran. Dalam Kahfi, man yahdillahu fa huwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa man yudlil, sesiapa yang menyesatkan oleh Allah akan dia. Siapa yang berhidayah? Allah. Siapa yang menyesatkan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang membalik-balikkan hati? Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati. Sabbin qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hati aku atas ketaatan pada engkau dan atas agama engkau. Siapa yang membalik-balikkan hati? Allah. Balik kok mana? Kadang-kadang balik kok baik, Allah juga yang balikkan. Kadang-kadang terbalik hati berasa nak buat benda tak baik pun, semuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara baik ataupun perkara yang jahat. Jadi kalaulah Allah telah menentukan baik dan jahat, kalau Allah telah menentukan baik dan jahat, rukun iman kita yang keenam, Allah menentu tak lagi seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka. Allah telah menentukan segala-gala pada azal. Allah menentukan baik dan jahat. Ini rukun iman yang keenam. Kalau saya tanyanya, adakah seseorang tu ahli syurga ataupun ahli neraka? Allah pun telah menentukan ataupun Allah belum menentukan? Tunggu hisab, tunggu mizan, barulah syurga ataupun neraka. Allah tidak menentukan. Adakah syurga neraka? Allah menentukan ataupun tidak? Segala-gala perkara, sekalian perkara, bukan terhad atas dunia, sekalian perkara, segala-gala perkara, sama ada di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, segala-gala perkara Allah telah menentukan pada azal sampai masa Allah yang melakukan segala-gala. Bererti baik seseorang Allah menentukan pada azal, jahat seseorang Allah menentukan pada azal, syurga seseorang pun Allah telah menentukan pada azal, neraka seseorang pun Allah telah menentukan pada azal. Lepas tu kenapa pula timbul hisab, timbul mizan? Hisab mizan pun duduk di bawah ketentuan Allah pada azal. Habis cerita. Kenapa lagi kepada syurga ataupun neraka, ketentuan Allah juga jadi satu tajuk baru pula ke? Tak tajuk baru. Itu cuma buka nak bagi faham ni, sekalian perkara, segala-galanya. Itu je lah. Syurga neraka Allah letak dah juga. Lepas tu macam mana lagi dah ni sekalian perkara ni, kesemuanya Allah yang melakukan, kesemuanya Allah lakukan muafakat dengan iradah Allah, kehendak Allah, ketetapan Allah pada sedia kala pada azal ni. Ni je ni. Maknanya syurga neraka seseorang telah ditetapkan Allah pada azal. Sebagaimana Nabi SAW sabda, ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Nabi kata, ma minkum illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada di kalangan kamu melainkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan tempat kediaman, sama ada di neraka ataupun tempat kediaman, tempat yang akan didudukinya sama ada di syurga. Maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tapi Nabi sebut dengan neraka dululah. Sebab apa? Peringatan.
Ma minkum illa waqad kutiba ma'akum an-nar wa ma'akum al-jannah. Tidak adalah di kalangan kamu melainkan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan tempat kembali kamu, tempat kediaman kamu sama ada di neraka ataupun di syurga. Nah, baik pun Allah Ta'ala telah menentukan balasannya syurga, syurga pun Allah Ta'ala telah menentukan. Jahat seseorang Allah menentukan balasannya neraka, neraka seseorang pun Allah Ta'ala telah menentukan segala-gala perkara. Lepas tu dah Allah menentu dah syurga neraka, warna kita tak ada warna-warna, duduk diam, sudah tunggu je lah gitu. Maka sahabat pun tanyalah, afala nattakilu ala kitabina, adakah kami duduk serah atas ketetapan kami? Ni sahabat tanya. Dah Tuhan tetap dah ke dah? Neraka pun Tuhan tetap dah, syurga Tuhan tetap dah. Maka sahabat pun tanyalah, adakah kami nak berserah, nak tunggu hak ketetapan kami? Tak mari nak mikir tanya gitu. Dah syurga Tuhan tetap dah, neraka Tuhan tetap dah. Lepas tu kita tunggu je lah, tak usah buat apa-apa lah. Maka Nabi pun jawab, ya'malu fa kullum muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan tempat tu syurga, mudah je nak buat benda baik. Kalau tempat tu neraka, payah nak baik, mudah je nak benda jahat. Gitu je lah. Kita sekarang lah. Macam mana sekarang? Mudah kok mana? Gitu je lah. Sebab zahirnya memang kita memilih, kita yang kendak kita buat, kita memilih, kita yang kendak kita buat. Tapi kita memilih kendak ni hal mana yang kita mudah sangat? Hak ala kebaik, alhamdulillah lah tu. Mudah-mudahan sampai kesudah gitu, mudah-mudahan bahagian kitanya adalah ahli syurga. Mudah-mudahan kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak berapa kok tu kita ala berat, ala kekaru ada kita ni. Kita kena takutlah. Kalau tengok pada keadaan sekarang ni, mudah je nak buat benda jahat, benda baik jadi payah je. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, minta ketetapan kebaikan kepada kita. Biar Tuhan lepaskan kita daripada api neraka. Sebab apa pula main nitah di hati kita gitu? Main nitah di hati dia takut pula dengan apa yang kita duduk lalui sekarang ni. Berat kalau kejahat je ni. Jadi minta dengan Tuhan, jadi nak berubah ni. Tu Tuhan tetap kita tu, nak berubah dah tu. Kalau Tuhan tetap nak berubahnya, buat tak tahu je. Sebut syurga, sebut neraka, gitu je. Tak ada respon apa-apa pun. Sebut syurga pun tak ada respon, sebut neraka pun tak ada rasa takut apa-apa. Lepas tu macam mana bahagian ni sebenar mana kita tahu? Kemungkinan masa tu je. Tapi walaupun ia dah tahu pun dia dengar juga. Orang cerita hal kebaikan dia dengar, orang cerita buat kejahatan dia dengar. Tapi dah heran. Mula-mula lama-lama terdetik di hati. Duk dengar semua ni berasa takut. Tu Tuhan susung untuk dia tu. Setengah orang tak mendengar langsung syurga neraka. Ada orang dia tak heran syurga neraka, tapi dia dengar tak apa, dengar je. Dengar je. Tak ada bahagian tu. Lama-lama setuhlah di hati. Tu bahagian dia. Benar? Hak bahagian kita pula macam mana? Bahagian kitanya mudah je. Berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tetapkan. Jadi di hati kita mari nak berdoa supaya Allah Ta'ala tetapkan atas kebaikan. Bahagian kita tu mudah-mudahan Tuhan tetap kita atas kebaikan. Sebab apa jadi kita nak berdoa atas kebaikan? Pun susunan Allah. Sebab apa? Sebab Allah nak letak kita atas kebaikan. Allah susun pada azal kita berdoa supaya Allah letak kita atas kebaikan. Itu je lah. Sebab itulah apa-apa kebaikan yang berlaku pada kita ni, kita diharamkan riak, ujub, takabur. Sebab apa? Sebab kebaikan yang ada di kita ni hakikinya bukan hak kita, bahagian yang Allah telah susungkan bagi kita, yang mana wajib kepada kita ni bersyukur. Bukan riak, ujub, takabur, bersyukur. Boleh buat kebaikan, alhamdulillah. Boleh buat kebaikan, alhamdulillah. Sebab tu kita beri salam solat,
Yang pertama kita bacanya alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Sebab apa kita baca alhamdulillah? Terus beri salam kan? Salam yang kedua kita membaca alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada. Sebab apa kita baca alhamdulillah? Tuan tetap kita boleh solat. Ramai mana orang tuan tetap di solat, payah nak solat. Jadi makna kalau Tuhan tetap seseorang tu syurga, Tuhan akan permudahkan, Nabi kata, kepada tempat yang dijadikan untuknya. Kalau Tuhan tetap pada azab di ahli neraka, Tuhan mudah ke dia buat perbuatan jahat. Bahkan kalau Tuhan tetap di ahli syurga, walaupun kemudian sekalipun kadang-kadang Tuhan pun perbalikkan hati dia nak buat kebaikan. Kalau seseorang tu ahli neraka, walaupun sekali nampak mudah buat kebaikan, akhir sekalinya kemudian nampaknya tak mau buat kebaikan dah. Kan kita biasa dengar kan hadis cerita bab kejadian manusia daripada nutfah alaqah mudghah tu. Kemudian Allah Ta'ala perintah malaikat supaya tiupkan roh dan catat 4 perkara, 4 ketetapan. Kemudian di hujung hadis tu Nabi bersabda, fawallazi la ilaha illa ghairuh, dan demi Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, inna ahadakum la ya'mala bi'amali al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali anna fayadkhuluha. Hadis tu biasa kita dengar tau. Nabi kata, sesungguhnya seseorang kamu beramal ia dengan amalan ahli syurga, beramal dia dengan amalan kebaikan, sehinggalah tidak adalah antara seseorang tadi dan syurga melainkan sehasta je. Ahli syurga dah kira-kiranya. Maka telah terdahulu atasnya ketetapan bahawa ianya adalah ahli neraka, maka akhir sekalinya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuk dia ke dalam neraka. Itu satu golongan. Satu golongan lagi, wa inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Dan bahawa seseorang kamu beramal ia dengan amalan ahli neraka, sehinggalah tidak adalah antaranya antara seseorang kamu dan antara neraka melainkan sehasta je. Mana cukup dia ni. Cukup 4 tapang lah. Mana neraka dah kira-kira ni. Fayasbiqu 'alal kitab, dan telah terdahulu atasnya ketetapan pada azal ianya adalah ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia pun masuk ke dalam syurga. Bisa dengar tak? Itu semua akan kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma antara dua golongan tersebut, yang pertama dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi akhirnya dia beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuk neraka. Golongan yang kedua, dia beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian dia beramal dengan amalan ahli syurga, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan kebaikan, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Antara dua golongan ni, golongan yang pertama sedikit sahaja. Sebab Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala kurniakan taufik hidayah, Allah Ta'ala malu untuk menarik balik taufik hidayah tersebut. Hak mana buat amal baik, kemudian jadi berubah, itu sedikit sangat berlaku seumpama tu. Ada, tapi sedikit sangat seumpama tu. Ada pun kita tengok dia baik. Contohlah kita kata ni, neraka tu tahta masyiatillah lah, selagi dia orang yang beriman. Selagi dia orang beriman, sama ada dia syurga ataupun neraka tu tahta masyiatillah, atas kehendak Tuhan. Tuhan ampun syurga juga, Tuhan tak ampun neraka. Kalau hak sahih neraka ni orang kafir lah. Orang kafir tu sahih neraka. Orang yang beriman
Walaupun di derhaka macam mana pun, sama ada neraka ataupun syurga tu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kata dia ni hak mula-mula tu memang baik sungguhlah, semayang bang dok tinggal, berjemaah 5 waktu laginya, tak pernah tinggal solat, semai sunat pun rajin. Tiba-tibanya di kesudahan uzurnya bertahun uzur, tak ambuh solat. Bahkan hak pernah dengar ceritanya, kalau isteri dia bunyi hak solat tu jekah lalu dah. Kalau anak sebut hak solat bolak mata lalu dah nak marah. Siapa orang ni? Orang masjid, 5 waktu di masjid. Tu haji orang ni. Kalau masa dia segar dulu bukan kata semai fardu lah, semai sunat pun rajin. Tapi kenapa di kesudahan tu sebut semayang pun tambah? Aku sakit. Dah sakit? Ada semayang duduk mengiring melentang, apa masalahnya? Dah orang nak tolong buat. Jadi kenapa gitu? Masuk golongan pertama ke? Beramal dengan amalan ahli syurga, semayang tak tinggal, berjemaah lagi. Tapi akhirnya dia tak ambil semayang. Tak ambil semayang ni ahli neraka kalau Tuhan tidak ampun. Jadi masuk golongan pertama ke? Tidak semestinya. Sebab terkadang dia solat dulu pun, bukan solat pun, ada aja belajar dok apa dok Cuma Tuhan perzahir di penghujung. Bukan Tuhan tarik, tidak. Dia sebenarnya amalan dia ahli neraka daripada awal laginya. Dia memang di solat tak pernah tinggal, tapi bab akidah dia belajar ke tak peduli. Bab hukum akan solat dia belajar ke tak peduli. Semayang betul ke tak tu tak tahu. Kalau semayang tu tak betul, hukumnya tak semayang. Maknanya dia bukan tak semayang pada masa hak dia sakit itu, tidak semayang sokmo Kalau semayang dia betul pun, dah pegangan dia ngaji ke tak? Pegang betul ke tak? Pegangan kebetulan pegangan yang salah. Semayang pun tak ada juga. Sama macam tak semayang juga walaupun pun semayang. Jadi maknanya tak semayang daripada awal sampai ke mati. Bukan kata dekat nak mati tak semayang, bukan. Tapi kalau orang semayang yang sebenar, ilmu pegangannya comel, ilmu pekohnya comel fardu ain, ilmu tasawufnya cukup dengan amalan tasawuf pun cukup. Hak ni hak berlaku-berlaku dohnya, siapa kesudah tak tinggal semayang. Orang ni boleh cerita orang seumpama ni. Anak-anak dia boleh cerita. Mak dia meninggal pukul 3, tapi siap-siap hari tu nak semayang zuhur awal sikit. Biasa-biasa tak juga. Biasa-biasa dah uzur ni kan. Kalau tengah hari panas-panas tu tak apa nak sihat tu. Dia kalau semayang pun ala ke teduh sikit. Pukul 3 ke baru nak main zuhur. Dah apa, kalau tengah hari tu dia berasa tak apa sihat. Tapi hari mati pukul 3 tu nak semayang awal. Jadi semayang awal. Sudah semayang. Memang tak gerak ni. Tak gerak. Bukan kata mati mengejut. Siap semayang duduk sandar dibiri koda-koda selu dah lama dapat dak gerak mati ni. Tapi tengok pula selidik latar belakang dia macam mana, pengajian dia macam mana. Ni hak sebenar. Ada orang kena angin masuk hospital, tanya semua doktor, tak masuk zuhur lagi ke, tak masuk zuhur lagi ke. Sampai doktor pelik, tanya natu, dia ingatkan anak. Jadi natu cara natu lelaki. Hak cara. Natu lelaki hak cara. Semayang tua dia ni. Pak doktor tanya natu dia, Allahumma awak. Tanya semayang sokmo nak semayang. Dan mungkin dia kena angin tu. Mungkin pukul-pukul tak tahu dah pukul berapa. Tanya sokmo takut terlajak nak semayang. Kenapa natu dia buat di semayang? Lepas tu duduk cerita kena pula angin, kena angin stroke. Kena angin yang kedua tu pakai koma bawa ke mati. Tapi pada masa dia sedarnya semayang sampai ke sudah. Tengok pula dia orang macam mana. Dia orang belajar. Jadi kalau kita kata semayang, bila sakit tak mau semayang, tu kena tengok lah. Maknanya kalau tak ada di masjid ayah haji ni, tak ada di rumah. Ataupun kalau ada di rumah demang dah tu.
Boleh kata gitu. Faham tak? Kalau tak ada masjid 5 waktu, memang tak ada kapung. Biar rumah anak mana-mana pun. Ataupun ada di rumah, demang tu. Tak bangun tu. Bawa tak mari sejik. Tapi siapa yang sakit, dia duduk dengan anak perempuan. Dia anak-anak dia perempuan pula, anak pula tidak duli daerah. Dia tengok TV dengan cucu. Bunyilah motor balik natu dia. Bunyi motor balik tu masuk bilik lalu. Dia natu ni orang lelaki pula, patut orang lain pula kan. Dia mungkin malu sikit. Natu balik dia surah dah ni. Masuk dah bilik. Natu pun naik, tanya anak dia, cucu orang tua. Tok Kim mana? Biasalah ayah penimpan dia dalam bilik. Saat ni tengok drama sedap-sedap. Cucu ni pula anak ni. Cucu ayah haji ni. Biasalah ayah ayah balik dah kan. Bunyi motor dia tahu dah ayah balik, dia masuk dah bilik. Natu ni pergi, ayah. Mana ayah? Zuhur dah ni, asar dah ni contohnya. Pening dia kata. Tapi tak lawan mana lah mungkin. Bukan no. Waktu lama masuk pula kita tidur. Bukan tidur pun. Siapa ke mati gitu. Tak ambil semayang. Tapi anak menatu ni dia tak boleh buat kasar ke orang tua. Setakat tanya kata ayah, lewat dah ni. Ya senyap. Tak ada nak kata apa. Kalulah kita orang tua dengan anak tu tak ada benda lain dah lah. Jetik telinga dah lah. Kurang-kurang ambil rotang apa ya. Tapi di level lain. Kita boleh nak kasar ke dia. Nak belebeh tak boleh. Orang tua ni apa ni, nak mati lelus semayang tambuh ni, masuk neraka kan, jangan duduk gitu. Tak boleh kena. Jangan duduk belebeh. Dia bukan level kita tu. Dia kedudukan lain. Kita hanya beritahu je lah. Kita beritahu nasihat. Ataupun nampak kita ni dia tak apa pakai nasihat sebab kita orang muda dah dia makan garang dulu. Kita carilah orang tua hak sama makan garang dengan dia. Cari orang tua hak sama makan garang dengan dia. Kan tau? Kita ni dia makan garang dulu, kita makan garang kemudian. Dia banyak makan garang, kena darah tinggi. Kena cari orang tua retek hak sebaya dengan dia. Biar orang tua tu mari nasihat. Gitu je lah. Tak mau semayang. Tapi kalau sedikit balik, belajar kedap, tak ada. Belajar tauhid pun tak ada, belajar fiqh fardhu ain pun tak ada, belajar tasawuf fardhu ain pun tak ada. Hak ni bukan kata golongan pertama hak dalam dioyak ni. Beramal dengan amalan ahli syurga sehingga kan dengan syurga tu sehasta je, bukan. Kalau pegangan pun tak betul, hak tu memang neraka awal-awal lagi. Kalau solat pun tak betul, neraka awal-awal lagi nya. Bukan golongan pertama ni. Hak beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian ketetapan Allah ahli neraka, akhir nak mati dia beramal dengan amalan neraka. Bukan golongan tu. Hak ni sedikit sahaja ulama kata hak golongan yang pertama. Yang banyaknya adalah golongan yang kedua. Hak tu hak ramai. Orang kedua hak ramainya. Amalan dia tu sama keni kau. Allah, cukup 4 tapan faham tak? Serba-serbi. Solatnya tidak, puasanya tidak. Ramai mana orang bila dia mari umur dia meningkat, dia mari keinsafan, bertaubat. Ni hak golongan kedua. Hak ni hak ramai. Tapi golongan kedua ni, jangan hanya kita nampak orang hak tak semayang, tak puasa, orang jenis berjudi, minarok, berpoya-poya sahaja. Golongan kedua ni termasuk ke golongan kedua yang beramal dengan amalan ahli neraka, tapi akhirnya Tuhan ubah dia kepada amalan di syurga. Termasuklah orang yang tidak pernah berjudi, tak pernah minarok, solat puasa tak pernah tinggal, tapi pegangan tak pernah mengaji, semayang pun tak pernah mengaji. Mana dia amalan neraka jugalah. Orang berjudi minarok ni dosa besar, tapi orang yang berpegang dengan akidah yang salah lebih besar daripada dosa besar judi minarok lagi. Lebih neraka daripada judi minarok lagi orang berpegang dengan akidah yang salah. Jangan kita nampak golongan yang kedua ni orang tak semayang, kemudian dia jadi bertaubat di semayang. Bukan itu saja, termasuk orang yang semayang belajar nyedok, apa nyedok, kemudian baru belajar. Ramai juga gitu. Dah semayang dulu macam mana? Kalau solat tu tak betul syarat rukuk, tak solat lah panggilnya. Sama je dengan orang dok semayang.
tu kadang-kadang Tuhan buka hati kemudian jadi nak belajar. Itulah sebesar-besar kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama sekali bab akidah. Bayangkan kalau kita berpegang dahulu dengan akidah yang salah, kalau bawa sampai ke mati pegangan tu, walaupun zahir kita semayang puasa pergi Mekah sekalipun, tapi sebenarnya kita adalah duduk dalam keadaan beramal dengan amalan ahli neraka sampai ke sudah. Walaupun zahir semayang puasa pergi Mekah sekalipun. Sebab itulah kita bahagian masing-masing. Kalau Tuhan susun bahagian kebaikan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Riak, wujud takabur haram besar-besar kepada kita. Sebab nak riak ke mana? Nak riak kebaikan kita, nak menunjuk kebaikan. Kebaikan tu mari mana? La haula wala quwata illa billah. Apa pun nak menunjuknya? Berapa nak wujud takaburnya? Oh, aku banyak amal, aku banyak ilmu, aku banyak amal daripada orang lain, aku banyak ilmu daripada orang lain. Amal ilmu tu mari mana? Nak mari mana mudah buat amal? Semua taufik hidayah Allah. Nak mari mana kita jadi nak belajar? Taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Tuhan tak buka hati, tak telitah pun nak belajar, berasa pandai aje. Berasa pandai aje. Kadang-kadang belajar buat apa lagi? Ni, berasa pandai lah. Yelah, biasanya orang belajar ni kuliah maghrib. Kuliah maghrib ni kalau orang kerja sepanjang hari, balik ke rumah tu gelap dah. Balik mandi tukar baju, turun pergi sejik pula. Lepas tu nak tengok anak-anak masa mana? Nak pergi sejik pula garik ni. Kalau kelas tu dekat-dekat okey, kalau kelas tu jauh-jauh, waktu ada berlaku mana kawan dia duduk ajak lagi sejik. Dia buat benda lagi nak belajar. Kita belajar jak sekolah rendah lagi dah agama ni. Takkan tak pandai lagi semayang-semayang, kita belajar jak satu lagi. Tapi oleh kerana kawan tu ajak, gila. Gi tu belajar sekara pun tak erti. Dengar malam pertama, apa benda ni ustaz ni ngajar? Sekara pun aku tak erti ni. Barulah dia pun belajar retek. Ni mula-mula tak mau belajar sebab dia rasa dia pandai. Atau apa tu? Susunan Tuhan belaka tu. Yang jadi kawan duduk ajak dia tu apa tu? Susunan Tuhan bahagian dia. Yang dia tak mau pergi tu buat pergi kot sekali sebab nak ambil hati kawan. Susunan Tuhan lah tu. Biar dengar kot sekali, dengar Allah tak reti apa-apa baru nak belajar retek. Paling beratnya bab pegangan. Tak reti ke persatu bab pegang dalam keniruan. Itu semua bahagian masing-masing tu. Mana kita jalan macam biasa. Memang Nabi kata tidak ada daripada kamu ni memang Tuhan tetap belaka dah. Tempat di neraka ataupun tempat di syurga Tuhan tetap dah. Lepas tu macam mana kita ni, sahabat tanya, adakah berserah kepada ketetapan kita? Dah, Nabi kata yang malu beramallah, kamu buatlah kerjaan kamunya. Kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu. Gitu je. Sebab tu kita ni hanya menyampaikan saja, dakwah je. Marilah kita belajar, marilah kita belajar. Kalau dalam dia tak ambil dia tak reti je gitu lah. Tapi kalau Tuhan tetap dah kebaikan untuk dia, dah mudah-mudah dia nak belajar. Kadang-kadang ini cerita orang-orang pecing lah. Kadang-kadang orang yang menjadi contoh pada masa kerja, orang agama lah rupa agama. Lepas ada pencing, hak ni belajar. Hak contoh tadi ajak belajar tambuh. Lepas belajar tauhid tambuh, ajak belajar fiqh tambuh, hidup belajar ngaji Quran je. Pagi kelas Quran, tengah hari kelas Quran. Bagus. Dah kelas akidah Quran belajar ke tak? Kelas bab fiqh solat dan Quran hadis belajar ke tak? Kelas bab ketaatan hati, ikhlas ke apa semua, hak dan Quran hadis belajar ke tak? Tambah belajar. Dia nak belajar ngaji Quran je. Dan macam mana pegang akidah Quran? Kalau hanya membaca Al-Quran, kalau hanya menghafaz Al-Quran tetapi tidak berpegang dengan akidah Al-Quran, Quran tu akan laknat balik orang yang baca tu. Ingat baik. Tak mau belajar. Ajak belajar tauhid, tambuk.
ajak belajar pekoh tak ambuh, ajak belajar tasawuf tak ambuh. Pada masa kerja, dialah hok nampak menunjuk agama. Tapi kena-kena dak belajar uniform je, zahir je nampak agama. Tak ambuh belajar. Tapi kadang-kadang bahagian masing-masing lepas pecing belajar. Bila disebut kata belajar, ni cerita bila sebut kata belajar, ya ke mung ni? Salah orang tengok kau molek Kalau dia belajar aku rasa bukan. Sebab apa? Masa kerja tu kau Allah, mulut. Mulut. Mana kita kata kau? Yalah dengan agama ni. Kalau dia nak kepada pekerja dia, nak pada pekerja. Tiba-tiba pekerja dia tak ada. Anak buah dia tak ada. Gimana? Bawah dia pergi semayang sekejap. Allah, semayang semua. Mana boleh cakap mulut gitu. Dah kebetulan mu nak ke dia tengah semayang nak ke mana? Bukan di semayang luar, semayang adalah di penjuru-penjuru tempat kerja itu sekejap je. Bukan di semayang masjid surah jauh jelak, bukan. Allah, semayang semua kadang-kadang. Tapi molek-molek ada terbuka hati nak belajar. Bagian dia gitu. Siapa boleh kata mung tengok molek mung tu salah orang, aku tak percaya. Kalau dia belajar aku tak percaya. Dah. Orang yang jadi duduk nasihat orang semua, patut dia hok nak belajar fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf, tak ambuh belajar ngaji Quran saja. Jangan kata kan. Patut kita macam mana? Kita hanya berdakwah sahaja. Lepas tu bahagian masing-masing. Fa kullu muyassar lima khuliqalah. Tiap-tiap kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan bagi kamu tu ya. Baik jahat tuan tetap berkedah. Syurga neraka tuan tetap berkedah. Apa yang berlaku ni semua adalah mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Kalau tak boleh belajar ni, kalau aja ni Tuhan tak buka hati nak belajar, patutlah kita boleh belajar tu sebesar-besar kurniaan daripada Allah. Jangan duk riak wujud takabur lah. Baru kita nak belajar ni Tuhan kekuatan belajar. Kekuatan beramal, kekuatan beramal. Tak tahu lagi. Kita mohon kepada Allah lah. Tapi kalau nak cerita kalau Tuhan tak beri bahagian untuk belajar, hak duduk dalam pondok sendiri pun. Hak duduk dalam pondok. Ini cerita hak pondok. Hak duduk dalam pondok ni anak tu guru, anak ustaz lah. Tak belajar. Kalau budak pondok tak naik kelas, kita berambaklah dia. Buanglah. Mana buang? Panggil buang. Tapi kalau anak tu guru, anak ustaz tak mau belajar, kita nak buang gimana? Buang naik tahu rumah dia kalau kita buang dia. Muni kena buang daripada pondok. Anak tu anak ustaz. Lepas tu dia pun balik naik atas rumah dia. Dalam pondok tu rumah dia nya. Nak buang ke mana? Tapi tak mau belajar. Kadang-kadang bukan tak mau belajar, dia erek pula. Hak budak-budak belajar ni ajak pergi main macam dia retek. Dah hak dia erek pergi main ni jadi beranilah. Sebab ni. Hak tu kan erek ni siapa nak raja ni. Gitulah seolah-olahnya. Hak tu kan erek pergi main tak sekolah ni anak raja. Tak takut lah, tak ada nak mana ambil tindakan lah. Itu seolah-olahnya. Tapi bila guru tak ada, ayah tu tak ada, Allah menyesalnya. Masa ayah ada, baba ada. Dia panggil baba lah biasa tu guru ni. Ayah, baba ada, kita tak pernah belajar. Tak cakap baba suruh belajar, dia lari situ, lari sini buat perangai. Lepas ayah tak ada, tu guru tak ada, Allah menyesalnya lah. Tak ada bahagian. Walau kalulah mak ayah tu tunggu sendiri, duduk dalam pondok sendiri tu, kan senang kan, makan balik rumah, baju-baju kain mak basuh, kan senang tu. Tapi tak ambuh, tak ambuh. Kadang-kadang anak tu guru ni dia kena gatal pondok lain, tak boleh letak situ. Dia nak belajar pun dia main, kena gatal pondok lain. Atau pondok lain pun siapa ni? Anak tuan guru pondok Nung. Dia ada sikit dia punya keistimewaan dia. Kadang-kadang gitulah juga. Sebab tu ni biasa-biasa ni. Biasa-biasa pondok. Pengganti itu guru bukan anak lelaki. Biasanya pengganti itu guru adalah
menantu lelaki. Dia tu guru ni, dia macam di foto ni apa semua kan. Dia pondok tok mati ni sebab ada pelapis. Tapi pelapis tu guru bukan anak lelaki. Pelapis tu guru adalah anak perempuan. Janji tu guru ada anak puan, okey lalu. Sebab apa? Dia ada anak puan. Lepas tu dipilih anak murid dia hak mana-mana hak boleh ni. Dia pengganti. Anak lelaki sendiri gelak gambar. Tapi biar ada anak puan dia. Biar ada anak puan, dia pilih anak murid. Dinu tu guru yang pilih. Tu kata mu nikah dengan anak tu guru. Tak ada lagi ya. Kena terima je lah. Ada gitu. Kena terima je. Walaupun dia kata mak ayah dia kapung ada pilihan, ada. Ikut tu guru kata. Tu kata awak nikah dengan anak dia. Nikah. Itu dia pelapis. Pelapis dia anak perempuan bukan anak lelaki. Sebab anak lelaki ni dia ada sikit lah. Gitulah. Tapi nak ceritanya, hak mana boleh belajar tu semuanya bahagian susunan daripada Allah. Kadang-kadang duduk tepi pondok, duduk tepi pondok, tak pernah masuk belajar dalam pondok. Saya ingat lagi masa arwah Baba Najibuddin Kerandang, selain daripada kuliah hari Jumaat untuk kuliah umum hari Jumaat pagi, Tuk Guru kuliah maghrib, Tuk Guru akan baca kitab Jawi. Lepas isyak kita arak lah, siang hari pun kita arak. Tapi kalau kuliah maghrib, Tuk Guru akan baca kitab Jawi. Hak mula Tuk Guru baca, hak 5 malam yang pertama mula Tuk Guru buka pondoknya, 2 malam Pati Paridah, ini Pati Paridah saya baca ni, 2 malam Pati Musolli, 1 malam Penawar Hati. Nabi ada tauhid, pekoh tasawuf. 5 malam tu. Tuk Guru akan baca kitab Jawi. Sebab apa gitu? Sebab Tuk Guru nak suruh kapur masuk. Hak orang kapur tepi dia main masuk ngaji retek. Sebab kitab Jawi je ni. Pati Paridah, Pati Musolli tak kecil je. Tak masuk. Dalam 200 meter daripada pondok ada masjid. 200 meter dari pondok ada masjid. Di masjid tak ada kuliah maghrib, senyap je. Tak ada kuliah. Orang masjid tu mari dak di pondok ni 200 meter je dengan pondok Dia mari dak tumpang ngaji. Dak hidup sembang je di pondok dia. Dia duduk sembang je di masjid dia. Dia tak mari di pondok. Dak dia tak ada bahagian. Dia tak ada bahagian. Hak tu guru ni bukan tak Jawi garik ni. Hak mana mari ni? Daripada Jeltih. Hak pondok ni Kerandang. Pondok Kerandang. Tahu tak Kerandang? Kalau kita sampai Jabi, sebelah kanan tu ada bangunan Siwi, ada masjid. Kita daripada Terengganu lagi ke Jeltih di kat Sate Jabi itulah. Sebut Sate Jabi kenal tau. Di belah kanan ada bangunan Siwi, kemudian ada masjid belah kanan. Ada divider tengah tu. Antara bangunan Siwi dengan masjid tu ada jalan masuk. Jalan tak. Sampai di pondok. Dalam 2 batu dalam tu. Lepas pondok. Jalan tak tu diam dah. Masa saya ngaji dulu jalan seluk gitu je. Jalan gitu je lah. Turun bah luar tu. Jalan 2 batu rasa. 2 ke 3 batu gitu lah. Masuk dalam pondok. Masuk tang ke Kerandang. Kalau kena musim hujan kau, berselup lah kaki. Jalan seluk. Dan ni jalan comel ya, jalan tak. Cuk dalam tu. Jadi hak main ngaji di pondok ni, hak kuliah gaib di mana? Orang Jeltih, orang kampung raja. Hak tu hak mari. Hak sekitar tak mari, hak jauh mari. Mari tu pang ngaji. Amal kau. Orang luar-luar, orang mana kita kata 4-5 batu daripada pondok ah. Hak dekat, hak sana 200 meter. Hak masjid dia kosong, tak ada kuliah pun. Tak mari. Hidup sembang situ je. Walah kalau kiralah arwah Baba Najibuddin Kerandang ni mengajar, orang kampung boleh turut. Dia pandai dengan orang kampung boleh turut. Dia tak ajar tinggi sangat dak. Mana kalau kita kata kita orang kampung ni, hak tak reti ni maknanya boleh belajar lah, boleh belajar. Mana mudah kita faham. Sambung. Orang kampung sekitar tu hanya mari hari Jumaat je. Mari Jumaat pun tidak asal atas musola. Hidup biar pondok kita duk buang ngongeng duk buang. Kita hari Jumaat ni tak naik atas musola, apa pernah orang kampung ngaji dalam pondok lah. Pak spekar kuat kan ngaji dalam pondok.
Ngongeng biar apa buka tengok ayah haji tu. Tengok ni ayah haji tu, ayah haji kampung tu kan. Kampung dia kan. Sedap dia bersembang, dia belajar dah. Bagian masing-masing. Bukan kata dak berahi ke pondok, bukan. Kalau pondok buat gotong royong, perlu rejak awak kerja. Perlu rejak awak kerja sungguh orang kampung. Kita orang pondok ni tak pandai buat kerja. Tunggu ada kita buat kerja. Tunggu hilang kita hilang lah. Kita tunggu tengok tunggu. Ada ke tak? Ada buat kerja. Tunggu pun pusing, kita pun pusing. Tapi orang kampung kerja sungguh perlu rejak. Kadang-kadang dia elang pula kepada orang lain. Marilah ngaji, kampung kita ni ada Tok Aling sungguh ngajar. Marilah ngaji di keping orang. Dah mungkin ngaji ke tak? Kita tak pergi dia kata. Dia tak ada bahagian. Tak ada bahagian, tak ada gitu dia royak. Ya tak. Lepas tu kadang-kadang bab belajar ni, hak dalam masjid dah pun kadang-kadang orang ngajar dia balik. Tambah belajar. Tak ada bahagian tu. Nabi kata dah, yulhamus su'ada wa yuhramul ashqiya, akan dikurniakan ilmu pada orang yang Tuhan takdir pada azal, orang bahagia itu ahli syurga, dan dihalang ilmu daripada orang yang ashqiya, orang syaqiyun, orang yang celaka, orang yang ditakdirkan pada azab ahli neraka. Kalau Tuhan takdir pada azab di ahli neraka, Tuhan akan halang ilmu daripada dia. Takkan nak belajar dia. Walaupun duduk dalam masjid dah Jumaat maghrib, orang mengajar dia akan lari balik. Isyak dia mari pula. Kita mau belajar. Walaupun masjid ni umpama rumah kedua kepada dia. Masjid semua. Bukan rumah kedua lah. Masjid ni rumah pertama. Rumah dia tu ada rumah kedua pula. Masjid semua. Ajak orang ke masjid semua. Tapi jangan ngajar. Ngajar je dia pun akak pun lari. Ni. Tuhan akan halang ilmu daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal. Orang yang celaka iaitu ahli neraka. Walaha Nabi kata dah, kebanyakan ahli neraka adalah orang yang fakir. Nabi kata kebanyakan ahli neraka adalah orang fakir. Sahabat pun tanyalah, fakir daripada harta ya Rasulullah? Tak, fakir daripada ilmu. Ni semua orang fakir daripada ilmu belaka ni. Kalau sebut kata jahil, kata kita tu jahil. Dia sedar dia jahil. Dan kalau awak sedar awak jahil, kenapa awak tak mau belajar? Kalau awak sedar awak jahil, tapi tak boleh belajar. Mana duduk masjid, rumah dia dah, tapi mengajar je lagi. Tak ada bahagian. Tak ada bahagian ilmu. Itu kata, kalau Tuhan susung kebaikan kepada kita, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nak pada ilmu ni, ya Allah, hujan panas hidak heran. Walaupun dia tu dalam keadaan masa pun agak sempit, dia tak heran. Dia nak belajar juga ke mana-mana puan ni. Bahagian dia. Lah tambah dah tahu je. Mayang rajin, berjemaah rajin, belajar tambah. Tapi semayang nak semayang macam mana kalau ilmu akidah tak ada? Nak semayang macam mana kalau ilmu fiqh tak ada? Ni contoh bahagian masing-masing. Dalam kampung tu ada satu guru Quran. Memang orang luar main ngaji. Guru Quran. Ada orang ni, seorang ni anak beranak dia lah, jiran. Maknanya mari semua duduk bersembang orang tua ni dengan ustaz, dengan ayah haji ni duduk bersembang. Anak murid ustaz ni mari, dia pun balik lah. Sementara tu dia bersembang sama gitu. Dan memang dia baik dengan ayah haji ni, orang ngajar Quran. Memang dia baik sungguh. Benar. Tapi sekali pun dia tak baca Fatihah depan ayah haji. Kalau baca kat Fatihah sekali, nak tahu Fatihah kita solat ni boleh pakai ke tak boleh pakai, sekali pun tak baca. Lepas ayah haji tu meninggal, barulah Allah menyesalnya lah, bapalah tak mau ngaji Quran pun biarlah. Baca kat Fatihah tahiyat kat sekali depan ayah haji tu. Mari-mari sebelum nak bersembang, saya nak baca Fatihah sekali. Saya nak baca tahiyat sekali ke contohnya. Tak terfikir pun dia kata. Lepas ayah haji ni meninggal, Allah menyesalnya lah. Nak cari mana lagi?
nak pergi betul Fatihah ni. Tak ada. Tak buka hati. Tak ada bahagian tu. Tambu. Ada satu tempat dia kalau tu imam tak ada, ni bukan masjid lah, masjid dia ada tu imam yang bertugas, ni surah je. Tu imam tu orang ayah haji tu je. Ayah haji tu tak ada, lepas tu ada pembantu dia seorang. Gila-gila gitu tak ada kedua-dua. Ahli jemaah akan solat masing-masing. Ni solat bucu ni, ni solat bucu ni, ni solat bucu ni. Dia tak berjemaah. Sebab apa? Aku tak boleh duduk imam, Pak Fatihah aku tak betul. Ni pula aku pula duduk imam kau, Pak Fatihah aku tak betul. Jadi kalau Fatihah tak betul, tak boleh duduk imam. Semai seorang sah. Jadi duduk imam tak boleh tau. Kemudian kalau kita Fatihah tak betul ni, jadi makmum tak apa tau. Jadi makmum tau, sah tau. Kita semayang ni, hak rukun Fatihah tu imam je kena betul. Kita kalau jadi makmum tak betul tak apa tau. Sah semayang kita. Dan kita makmum je kan? Gitu. Apa bezanya? Imam ke, makmum ke, semai seorang ke, Fatihah tu rukun kena betul pula ke? Apabila tak ada tu imam dua orang ni, dia semayang masing-masing. Jadi tu imam ni susah hati, malu ke orang lah. Sebab dia punya surah tu tepi jalan. Kadang-kadang orang hak musafir ni berhenti, tengok dia orang malu. Main bucu no, main bucu no. Akhirnya tu imam ni pun carilah ustaz seorang. Ustaz Quran. Dia cari ustaz tu. Ustaz tu tak sanggup nak ngajar sini sebab masa dia penuh. Tak sanggup. Tu imam dia kata bukan nak suruh ngajar Quran, nak suruh betul Fatihah je sekarang. Marilah beberapa minggu pun nak betul Fatihah je. Tu je. Bukan kata nak ajar Quran, sebab dia ustaz ni kelas dia penuh dah. Dia tak boleh nak ajar kat lain dah. Tapi oleh kerana tu imam ni baik dengan ustaz tu beri masa ke dia hanya nak betul Fatihah. Mari ustaz tu hak betul Fatihah ni siapa? Tu imam dua orang ni hak betul Fatihah. Lepas tu anak makmum duduk luar ada, lari balik ada. Bukan nak cari ustaz nak betul Fatihah. Tu imam pergi ambil ustaz suruh mari duduk betul Fatihah apa je. Hak lagi duduk luar, marilah masuk, tak tahu je. Hak tambah balik. Walhasil selama ni tak pernah balik pun tangan bagi isyak. Duk bual luar je. Tapi oleh kerana ada ustaz nak betul Fatihah, dia lari balik. Macam mana fikir? Kita cari ustaz untuk betul Fatihah, dah. Tu imam tolong cari ustaz untuk betul Fatihah. Bukan nak suruh ngaji Quran satu Quran, nak betul Fatihah je. Lari sebab apa? Sebab Fatihah dah betul. Dah nak semayang mana Fatihah dah betul? Itu orang apa tu? Bahagian masing-masing. Ni bab pegangan ni bahagian masing-masing. Tapi dia tak boleh sandar ke Tuhan. Sebab tu itu benda-benda tak baik tu. Jangan sandar ke Tuhan. Tapi bahagian kitanya, bahagian masing-masing lah tu. Kita tambah kan. Cari ustaz mari pun dia lari. Ada satu tempat, dia banyak komen hatu imam. Semayang tak betul. Banyak tak betul. Kata ginilah, awak nak tegur tu imam, mungkin awak tak mampu. Awak cari ustaz biar mengajar ke masjid tu. Mengajar kitab pekah-pekah ni lah. Mari ustaz. Dah mungkin nak tegur. Yalah, orang ni tak gamuk. Tak payah tegur-tegur lah kata. Cari ustaz je. Mengajar masjid tu. Macam tu dia cerita pekah lah. Belajar kitab pekah masjid tu. Cari ustaz. Tu imam tu lagi balik. Orang tanya dia kan ustaz, tu imam. Tak apalah untuk anak buah. Saya tak apa dah, dia pun lari balik. Isyak kan dia mari pula dia tu imam. Orang asal buat kelas tu nak tuju dia. Dia tak apalah tadi untuk anak makmum, anak buah dia kata. Dia balik. Tengok. Tambah belajar. Dia nak kata kan. Ni kadang-kadang ustaz mengajar, tu imam lari pergi duduk kedai kopi. Isyak mari pula. Akhirnya rakyat dah ke masjid surah tu. Kalau tu imam buat gitu, jauh je tu imam. Atau kan makmum je nak belajar hal semayang. Tu imam orang ngajar dia duduk kedai kopi, duduk buah, duduk minum air. Tambah belajar. Sepatutnya dia tu imam lah sungguh nak belajar. Sebab apa? Sebab dia direbah bawa orang. Dia kata mana? Betul tak boleh mana-mana masjid pun. Kalau mengajar tu imam lagi tak boleh. Bagian dia gitu, dia tambah. Dia tak mau buat ilmu. Pandai dah. Kalau pandai dia mengajar lah kalau pandai. Panggil ustaz luar apa. Dah kalau awak pandai.
Tak pandai tu, tapi tak mau belajar. Kalau kata orang mengajar luar, dia ngaji Quran dalam bilik dia. Dia tak mau belajar. Mengajar akidah, dia ngaji Quran dalam bilik. Mengajar bab fiqh, dia ngaji Quran dalam bilik. Tak mau belajar. Nak kata kan? Dia kata bahagian masing-masing. Tuhan tetaplah kedah baik dan jahat. Ahli syurga, ahli neraka, Tuhan tetaplah kedah. Yang berlaku ni semua mazhar, tempat zahir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala kuasa. Allah Taala nak menentukan kebaikan syurga, keadilan Allah. Allah Taala nak menentukan kejahatan dalam bubur neraka, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tentukan kebaikan kepada seseorang, tuba liman qaddartu ala yadi khair wa wailun liman qaddartu ala yadi syar. Maka berbahagialah, bertuahlah bagi sesiapa yang aku qadakkan kebaikan kepadanya, dan celakalah bagi sesiapa yang aku qadakkan kejahatan kepadanya. Itu jelah. Ya. Hak mana Tuhan qadakkan kebaikan, syurga, kurniaan daripada Allah, limpah kurnia daripada Allah. Hak mana Allah Taala qadakkan kejahatan bala neraka, itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kuasa sungguh. Dia boleh buat ikut dia. Tuhan nak buat baik, Tuhan buat baik kepada seseorang. Tuhan nak buat jadi jahat, Tuhan jadi jahat kepada seseorang. Akhirnya Tuhan bubuh neraka. Ini baru panggil kuasa sungguh. Kita kuasa kat mana? Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh, tengok ni. Tak ada. Tuhan buat mengikut kehendak Tuhan. Tuhan kehendak baik-baik, baiklah. Tuhan kehendak jahat seseorang, jahatlah. Ini pegangan kita. Bab hak syariat zahir, kita diperintah suruh perkara makruf, cegah perkara mungkar, itu syariat zahir. Lepas tu kita macam mana? Kita suruh perkara baik, tapi orang tak ambil pakar, orang tak ambil terima. Itu semua susunan Allah Subhanahu wa taala. Kita reda, kita akan jadi tenang. Tak susahlah kitanya. Kita suruh perkara baik, orang turut mudah-mudah, itu taufik hidayah Allah, bukan kerana kepandaian kita. Ni kita lain. Kalau kita ajar benda baik, orang tak mau ikut, malah basa ajar. Malah basa, apa? Ajar je lah. Lepas tu dia tambah berubah. Taufik hidayah bukan milik kita. Kita ajar, orang jadi no belaka. Orang jadi turut belaka. Tengok siapa yang mengajar, kelas mana, tengok kaki orang mengajar pula. Orang kelas hebat, tengok dia lalu dah. Mana? Menyampaikan saja. Orang tak terima, ujian daripada Allah, bagian masing-masing. Orang terima, itu adalah berbekalan pahala pada orang mengajar pula. Segala-galanya taufik hidayah daripada Allah. Qadar qada Allah baik dan jahat, kitanya la haula wala quwata illa billah. Tenang jadinya. Ada susah. Sama kalau kita dengan keluarga kita. Kita royak beritahu, tak ada apa budak ni. Kita royak beritahu, tak ada apa bini kita ni, tak ada apa tok laki kita ni. Bahagian masing-masing. Hak bahagian kitanya, kita jalankan tugas betul-betul. Hak kita boleh nasihat, kita nasihat. Hak perlu kita hukum, kita hukum. Lepas tu apa jadi? Semua tu adalah susunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita tunggu tadi lah. Tak cakap nak mitah anak ni. Tak mitah apa tau? Hilang semua. Disuruh kita tak berani. Dia jebeh je kitanya. Tunggu ni pitah. Tak jumpa, dia suruh kita cari. Dan kita cari nak orang dia. Nak pelah telinga. Tak boleh. Sebab apa? Tok Guru tak apalah. Tok Guru kata buat gapo-gapo pun. Tok Guru. Tapi hak sebelah Tok Guru tu tak boleh main. Hak sebelah Tok Guru. Kosek anak dia, jejah masa depan kita. Tok Guru buat gapo-gapo pun tak apa. Dah dia tekad nak mitah dah. Tekad nak mitah dah. Macam-macam perangai anak dia buat. Tapi kalaulah kita buat lebih kurang anak dia, dia balik royak hak sebelah Tok Guru. Mok dia. Royak mok dia. Gelak masa depan kita. Gitu lah. Tok Guru sekalipun, Tok Imam sekalipun, Ustaz sekalipun, ada anak yang jadi baik, ada anak yang jadinya tak baik. Itu semua bahagian masing-masing. Hak yang kita ni pastikan kita menjalankan tugas dengan betul. Tapi kalau anak jadi tak baik kerana kita tidak bertanggungjawab, tidak menyempurnakan ilmu agama secukupnya, kita wajib bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nasihat je lah.
Nasihat. Anak besar dah. Masa belajar tak belajar dia sibuk dah. Nasihat je lah. Lepas tu macam mana kita cuai. Kita tak ajar ilmu agama kepada dia. Isteri kita pun kita dah ajar ilmu agama. Tua-tua baru kita nak cakap bab agama. Dia tak pernah terima dah. Dia kesihatan dia pun terganggu. Mana keadaan dia pun tak selesa. Nak cerita bab hukum hakam, dia tak pernah dah lah jadinya. Lepas tu mana tu? Kecuaian kita pada suami. Sebagai suami kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu je lah kitanya. Pegangan kitanya baik, jahat, qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari kelemahan diri kita sendiri. Apabila baik, jahat, qada dan qada Allah, berarti syurga neraka seseorang pun Allah telah menentukan segala-galanya kepada azal, termasuk syurga seseorang ataupun neraka seseorang. Qadar dan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masih lagi pembicaraan berkaitan ketentuan baik dan ketentuan jahat. Wallahu a'lam.